Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang dihormati pensyarah pendidikan Islam iaitu Ustazah Syahrul Wahidah binti Muhammad Ali Muhammad Lin, ahli-ahli panel dan rakan-rakan yang sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam forum satu Malaysia. Ahli panel dan sidang hadirin yang dirahmati Allah, segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnia dan izinnya kita dapat bersama-sama bersua dalam forum pendidikan Islam pada pagi yang ceria ini. Hadirin yang dihormati, sebelum saya memperkenalkan ahli-ahli panel kita yang manis pada hari ini, izinkan saya untuk mengupas terlebih dahulu tentang tajuk forum kita pada hari ini, iaitu sejauh manakah insurans, takaful dan saham mempengaruhi kehidupan masyarakat. Pada masa kini, insurans amat signifikan dalam mengejar dan mengecapi kehidupan yang lebih berkualiti dari semasa ke semasa. Ini adalah penting untuk kita berusaha menikmati kehidupan dengan mengambil dan meneroka peluang mendatang sebaiknya. Walau bagaimanapun, ada sesetengah perkara yang tidak berbaloi untuk diambil risiko. Biasa dengan pepatah ingat 5 perkara sebelum 5 perkara. Konsep ini juga terpakai dalam insurans. Sebagai contohnya, tekanan yang tidak sepatutnya berlaku kepada kita sekiranya tidak mempunyai insurans takaful kesihatan dan perubatan. Justru itu, sekiranya kita dilindungi secukupnya oleh insurans, ia akan memberikan keyakinan bukan hanya kepada kita tetapi bahkan juga kepada orang yang tersayang. Secara amnya, objektif dalam industri insurans sebenarnya mempunyai persamaan dengan industri insurans konvensional. Kedua-duanya merupakan instrumen untuk membantu golongan yang tidak bernasib baik kerana ditimpa musibah. Jelaslah bahawa kedua-dua instrumen ini merupakan salah satu cara untuk memindahkan risiko yang berlaku dan sudah menjadi kebiasaan, sesuatu ganjaran yang akan diberikan kepada pihak yang sanggup menerima pemindahan risiko ini. Baiklah, sidang hadirin, sebelum kita menelusuri lebih mendalam topik perbincangan pada hari ini, kita akan berkenalan dahulu dengan kedua-dua ahli panel kita. Ahli panel yang pertama iaitu Saudari Juwita Aisyah binti Ismail. Apa khabar Saudari Juwita? Alhamdulillah, khabar baik saudari. Seterusnya, panel yang kedua iaitu Saudari Nurul Izzati binti Muhammad Taib. Apa khabar Saudari Nurul Izzati? Alhamdulillah, khabar baik. Jadi, tanpa membuang masa, saya ingin mengajukan soalan yang pertama iaitu kepada ahli panel kita yang pertama. Apakah sebenarnya yang dimaksudkan dengan insurans takaful dan sejauh manakah insurans takaful ini diberi pendedahan terhadap masyarakat masa kini tanpa mengira lapisan usia? Serta apakah manfaat yang boleh didapati dengan mempunyai insurans? Mohon saudari memberikan penjelasan tentang definisi dan hukum yang berkaitan dengan insurans takaful. Silakan saudari. Terima kasih saudari pengerusi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada sidang hadirin yang dihormati. Maksud insurans ialah suatu kumpulan yang membuat kutu bagi meringankan beban keuangan individu dan menghindari kesulitan perbelanjaan. Konsep insurans umumnya ialah persediaan yang dibuat oleh sekumpulan orang yang masing-masing menghadapi kerugian kecil sebagai sesuatu yang tidak dapat diduga berlaku. Apabila kerugian serupa itu terkena kepada salah seorang daripada mereka yang menganggotai kumpulan itu, maka kerugian itu akan diagihkan di antara mereka. Bantuan yang selalunya diperoleh adalah dalam bentuk wang ringgit. Di dalam Al-Quran juga turut ada mengatakan tentang insurans. Izinkan saya untuk membacakan terjemahan dari surah An-Nisa ayat 29 yang berbunyi, wahai orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, yang ini tidak benar.
kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar reda meredai di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu. Jadi, bagaimanakah insurans ini berfungsi? Insurans ini berfungsi apabila seseorang itu membayar premium yang rendah kepada satu syarikat insurans. Kemudian, syarikat insurans yang berlesen akan membayar pampasan harta barang yang hilang atau rosak bergantung kepada kadar risiko yang ditanggungnya. Bagaimanapun, kejadian tersebut hendaklah berlaku dalam masa lingkungan insurans yang telah diperjanjikan. Industri insurans di Malaysia adalah dikawal oleh Bank Negara Malaysia. Insurans ini terbagi kepada dua, antaranya ialah insurans konvensional dan insurans takaful. Dari segi Islam, insurans konvensional adalah haram. Hal ini kerana dalam urusan insurans konvensional terdapat sistem riba, gharar dan maisir di mana ianya haram di sisi Islam. Oleh itu, apabila seseorang itu mengenakan riba, maka itu bukanlah yang dinamakan dengan tolong-menolong, akan tetapi ianya ialah mengambil kesempatan terhadap seseorang. Manakala, bagi insurans takaful pula adalah harus. Apabila kita menyertai takaful, ia sekaligus dapat membantu masyarakat lain sekiranya tiada apa-apa yang berlaku terhadap diri kita. Rasulullah SAW bersabda, dan Allah sentiasa menolong hambanya selagi mana hambanya bersedia menolong saudaranya. Dengan menyertai takaful juga, seseorang dapat menjamin kehidupan keluarga sekiranya seseorang itu sudah tiada. Hadis riwayat Al-Bukhari mengatakan, tinggalkan anak dan isteri kamu dengan kesenangan adalah lebih baik daripada tinggalkan mereka dalam keadaan meminta-minta. Terdapat beberapa kelebihan sekiranya kita membeli insurans takaful. Pertama sekali, ialah insurans takaful dapat membebaskan kita dari hutang dan elakkan daripada jatuh muflis akibat kos yang tinggi. Hal ini kerana di dalam insurans takaful tiada unsur riba. Selain itu, insurans takaful dapat beri perlindungan kepada kita jika kita jatuh sakit dan kemalangan, tidak kira di mana jua kita berada. Contohnya, sekiranya berlaku kemalangan jalan raya dan kita memerlukan duit untuk membayar kos pembedahan, insurans takaful akan membayarkan kos pembedahan tersebut. Seterusnya, insurans takaful dapat menyediakan pampasan kepada isteri-isteri dan anak-anak yang ditinggalkan supaya tidak hidup terhina dan meminta-minta seperti mana yang telah dibacakan hadis tadi. Dan paling penting, insurans takaful dapat memastikan kita memperolehi haji apabila kita mati atau lumpuh kekal. Jika kita belum lagi menunaikan ibadah haji, jadi kita tidak perlu risau sekiranya kita tidak sempat untuk menunaikan haji kerana akan ada seseorang yang mewakilkan kita untuk menunaikan haji. Akan tetapi seeloknya kita sendiri yang pergi untuk menunaikan haji sekiranya diberikan kesempatan dan berkemampuan. Sekian sahaja daripada saya, kembali kepada saudari pengerusi. Terima kasih di atas penerangan beliau sebentar tadi. Jadi, sidang hadirin sekalian, kita boleh lihat bahawa dengan mempunyai insurans, kita dapat meringankan beban apabila seseorang itu ditimpa musibah atau kecelakaan. Maka, kita harus membuat persediaan awal. Bak kata pepatah, sediakan payung sebelum hujan agar segala perkara yang tidak diingini dapat dielakkan. Seterusnya, saya ingin mengajukan soalan kepada ahli panel kedua kita iaitu saudari Nurul Izzati. Apakah perbezaan antara takaful dan insurans? Serta apakah persepsi anda tentang insurans konvensional yang dilaksanakan di Malaysia ini? Silakan saudari. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih saudari pengerusi. Pada zaman kini, ramai yang mempersoalkan apakah beza takaful dan insurans. Ada juga yang menyalah anggap bahawa dua perkara tersebut membawa erti yang sama. Di sini saya ingin menegaskan bahawa takaful dan insurans adalah dua perkara yang berbeza. Namun, objektifnya adalah sama, iaitu memberikan jaminan dan bantuan kepada peserta dalam bentuk keuangan.
Terdapat beberapa aspek yang membezakan antara takaful dan insurans konvensional. Yang pertama adalah yang paling jelas iaitu dari segi hukum. Seperti yang telah dinyatakan oleh ahli panel pertama kita sebentar tadi, perniagaan takaful adalah halal dan umat Islam harus menyertainya, sementara perniagaan insurans telah diputuskan haram oleh Majlis Fatwa Kebangsaan dan juga majlis-majlis fatwa yang lain. Perniagaan insurans mengandungi unsur riba, maisir dan gharar. Maka membeli polisi insurans dan segala hasil pendapatan daripada syarikat insurans adalah haram. Selain itu, dalam insurans konvensional, kontrak yang diguna pakai adalah kontrak pertukaran muawadat iaitu dalam bentuk jual beli. Sementara takaful menggunakan kontrak derma tabarur. Pelaburan kumpulan wang takaful akan dilaburkan melalui instrumen pelaburan yang diharuskan dan pelaburan ini hanya akan dilakukan ke atas syarikat-syarikat yang telah dikelaskan sebagai patuh syariah. Penentuan ini adalah berdasarkan senarai patuh syariah yang dikeluarkan oleh Suruhanjaya Security. Pelaburan syarikat insurans pula adalah bebas kepada semua jenis instrumen tidak mengira sama ada halal ataupun tidak. Ini termasuk pelaburan ke atas syarikat perjudian dan arak. Sebelum kewujudan takaful, umat Islam terpaksa membeli polisi insurans. Tetapi kini dengan wujudnya banyak syarikat pengendali takaful, maka ia bukan lagi menjadi alternatif atau pilihan kepada umat Islam. Tetapi seharusnya umat Islam menolak insurans konvensional dan menyertai takaful. Mudah-mudahan industri takaful dan sistem keuangan Islam di Malaysia akan terus berkembang dan subur agar dapat memartabatkan syariat Islam yang syumul. Setakat ini daripada saya, saudari pengerusi. Terima kasih. Sidang hadirin sekalian, seperti yang telah dikatakan oleh ahli panel kedua, polisi insurans yang mempunyai unsur-unsur yang dilarang iaitu unsur riba, maisir dan gharar adalah tidak dibenarkan dalam Islam. Pada zaman Nabi, dinar dan dirham paling kecil adalah dalam dirham dan semua urus niaga dirham adalah sah. Walau bagaimanapun, mata wang selain dirham adalah tidak sah diniagakan. Oleh itu, insurans ini ditubuhkan bertujuan untuk dapat membantu pihak yang ditimpa musibah yang memerlukan sejumlah manfaat keuntungan sebagai pampasan dalam meringankan kerugian atau penderitaan yang ditanggung. Jadi, sidang hadirin sekalian, kita akan meneruskan forum ini dengan pusingan kedua iaitu berkaitan dengan saham. Jadi saya akan mengajukan soalan kepada ahli panel pertama kita semula iaitu apakah yang dimaksudkan dengan saham dan apakah kelebihan yang kita peroleh sekiranya kita membeli saham. Silakan saudari Juwita. Baiklah hadirin sekalian, saham ini berasal daripada perkataan Arab iaitu sam yang mempunyai pelbagai makna, antaranya ialah nasib atau dalam bahasa mudahnya, saham adalah perkongsian hak milik dalam sesebuah syarikat. Saham ini didagangkan di Bursa Malaysia. Pelabur boleh membeli sejumlah kecil atau sejumlah besar saham bergantung kepada wang yang dimiliki. Apabila kita membeli saham, secara tidak langsung kita telah menjadi salah seorang pemilik syarikat tersebut. Dengan membeli saham, kita dapat menjana pendapatan selain daripada gaji bulanan atau simpanan di mana-mana bank yang memberikan keuntungan kecil pada hujung tahun. Terdapat beberapa kelebihan sekiranya kita membeli saham. Antaranya ialah saham ini mudah dicairkan. Pelabur boleh menjual sebahagian atau kesemua saham pada bila-bila masa. Yang kedua, pembelian saham adalah mudah, cepat dan tidak cerewet. Transaksi jual beli tidak perlu lagi telefon seperti dahulu kala, semuanya secara online. Sekiranya kita ingin melabur saham, kita tidak perlu berhenti kerja untuk sentiasa melihat data. Akan tetapi, kita boleh mengkajinya apabila kita mempunyai waktu lapang. Seterusnya, kita juga akan diberi insentif oleh syarikat yang membuat keuntungan dengan menghadiahkan beberapa sen dividen
per saham yang dimiliki pelabur. Sekian sahaja daripada saya, kembali kepada saudari pengerusi. Terima kasih ahli panel pertama kita kerana memberikan penjelasan terhadap saham. Kesimpulannya, saham adalah salah satu cara untuk menjana pendapatan. Ianya bukan judi atau skim cepat kaya. Yang penting sekali, pilihlah saham yang patuh syariah. Seterusnya, kita akan mengajukan soalan yang seterusnya kepada ahli panel kedua kita, iaitu apakah hukum saham? Silakan saudari. Terima kasih saudari pengurusi. Sahabat-sahabat ahli panel dan sidang hadirin yang dihormati, persoalan yang sering ditanya, apakah hukum membeli saham? Adakah ianya halal? Baiklah, di sini saya akan menjawab persoalan majoriti masyarakat umat Islam di seluruh Malaysia. Hukum saham adalah harus, namun bukan semua jenis saham adalah harus dibeli kerana ada juga yang haram. Di sini saya membandingkan saham yang diharuskan dan saham yang dilarang agar hadirin sekalian dapat melihat dengan jelas perbezaannya. Terdapat 3 aspek yang boleh kita bandingkan pada hari ini. Yang pertama sekali, dari aspek hukum syarak. Jika jual beli saham tersebut menepati hukum syarak, maka diharuskan, dan jika sebaliknya, pastinya adalah haram. Seterusnya, dari segi perusahaan itu sendiri, jika syarikat tersebut ada berkait dengan menjual atau memasarkan sesuatu yang haram, maka haramlah kita untuk melabur saham di syarikat tersebut. Kerana apabila kita mendapat keuntungannya, kita tahu bahawa sumber keuntungan itu datang dari hasil menjual barang yang haram. Aspek ketiga, saham yang diharuskan adalah saham yang tidak mempunyai unsur-unsur penipuan, riba dan juga perjudian. Pada era kini, kita haruslah berhati-hati kerana kita mudah terpedaya dengan apa-apa sahaja apabila berkaitan dengan wang, terutamanya keuntungan. Janganlah kita terpedaya dengan unsur penipuan ketika ingin melaburkan sejumlah wang yang besar di mana-mana syarikat awam berhad. Tuntasnya bahawa kita sendiri perlu tahu latar belakang syarikat tersebut dan kita perlu membuat kajian sebelum melabur ke syarikat tersebut. Kita hidup di era digital, maka segalanya adalah di hujung jari, tetapi janganlah mudah terpedaya dengan segala yang dinyatakan di laman sosial. Setakat itu sahaja saudari pengerusi. Terima kasih. Terima kasih atas penjelasan daripada ahli panel kedua kita ini. Jelaslah bahawa haruslah kita beringat bahawa matlamat tidak akan menghalalkan cara. Walaupun niat kita hanyalah untuk membeli saham, tetapi jika sumber modal syarikat itu diambil dari sumber yang haram, maka hukumnya haram. Oleh itu, kita wajib mengetahui syarikat itu mematuhi syariah ataupun tidak. Bagi meneruskan forum ini, saya akan serahkan kepada ahli panel kedua kita ini untuk beliau mengakhiri forum dengan menyampaikan sedikit rumusan sebagai penutup bicara pada pagi ini berkaitan dengan isu utama kita iaitu insurans, takaful dan saham. Silakan saudari. Terima kasih saudari pengurusi kerana memberikan peluang kepada saya untuk menyampaikan penutup bicara tentang isu muamalah insurans dan saham. Perkara yang paling penting dalam tajuk kita hari ini ialah konsep perniagaan menurut Islam hendaklah diketengahkan bagi mengatasi masalah ketidakadilan serta isu dalam perniagaan sekarang. Penerangan ini perlu bagi mengukuhkan keyakinan orang ramai terhadap perniagaan menurut Islam yang melarang penggunaan riba. Ini kerana perniagaan dalam Islam tidak harus hanya memperspektifkan keuntungan semata-mata, tetapi juga untuk membantu serta menjaga kebajikan masyarakat Islam itu sendiri. Dalam dunia global sekarang yang kian pantas, transaksi saham menjadi lebih kompleks. Isu yang sebenar adalah transaksi saham sekarang ini lebih mengukuhkan sistem kapitalis yang sibuk mementingkan keuntungan individu atau kumpulan tertentu semata-mata atau lebih bersifat keuntungan dan pembangunan saksama kepada anggota masyarakat.
Dalam hal ini, sistem ekonomi Islam dilihat sebagai suatu alternatif penting kepada dua sebagai penyelesaian kemelut ekonomi dunia. Walau bagaimanapun, sistem ekonomi Islam khususnya institusi keuangan Islam wajar lebih serius untuk membuka mata masyarakat dunia kepada kecelakaan riba dan membina produk-produk baru yang adil dan sistematik. Untuk itu, masyarakat Malaysia mestilah meningkatkan kefahaman tentang hal-hal ekonomi kerana harta adalah tapak atau wasilah utama untuk mencapai maqasid syari'iyah. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih. Terima kasih Saudari Nurul Izzati. Demikian tadi rumusan Forum Pendidikan Islam daripada semua ahli panel kita tentang sejauh manakah insurans, takaful dan saham mempengaruhi kehidupan kita. Saya akan meneruskan forum ini dengan membuka ruangan soalan yang pertama daripada para hadirin. Saudari moderator, saya ingin bertanyakan soalan. Ada kawan saya kata tak perlu pun insurans sebab kita kan masih muda dan sihat walafiat. Jadi, kenapa ia diharuskan? Baiklah, soalan pertama akan saya tujukan kepada Saudari Juwita Aisyah untuk menjawabnya. Saya ulang soalan yang ditanyakan oleh Cik Azira tadi. Ada kawan saya kata tak perlu pun insurans sebab kita kan masih muda dan sihat walafiat. Jadi kenapa ia diharuskan? Silakan Saudari Juwita untuk memberikan pencerahan tentang perkara ini. Terima kasih atas pertanyaan tersebut. Sayangnya, ramai di antara kita yang mengambil sikap acuh tak acuh dalam kepentingan memiliki insurans. Anda pun melalui rutin harian anda tanpa ada apa-apa persediaan untuk waktu kecemasan. Ramai yang tak tahu insurans merupakan satu persediaan plan yang boleh menjadi hero satu hari nanti ketika anda mengalami kesusahan. Tidak kiralah apa jenis insurans sekalipun. Selalunya kita didedahkan dengan fungsi insurans sebagai perlindungan nyawa dan juga harta. Namun, insurans juga boleh bertindak sebagai pelan simpanan untuk masa hadapan. Banyak pelan insurans yang menawarkan ciri simpanan yang membolehkan anda menuntut simpanan sebaik sahaja polisi anda matang. Sekiranya anda mengambil insurans pada usia muda dan sihat, anda mampu menuai hasil pulangan yang tinggi apabila tiba tempoh matang insurans. Anda boleh mendapatkan nasihat dan penerangan yang lebih lanjut tentang plan-plan insurans yang berunsurkan simpanan daripada syarikat insurans pilihan anda. Pastikan anda memilih plan yang terbaik sesuai dengan keadaan ekonomi anda. Plan insurans sangat menarik kerana ia memiliki dua ciri iaitu menawarkan perlindungan dan juga simpanan pada masa yang sama. Selain itu juga, pemilikan insurans bermula daripada usia muda dapat menjamin masa hadapan anak-anak terutama sekali dari segi pendidikan. Kos pendidikan yang saban tahun semakin meningkat akan menjadi cabaran utama ibu bapa. Pelan-pelan insurans masa kini banyak menawarkan ciri simpanan yang akan berkembang seiring dengan waktu. Jika anda bermula daripada awal, di dalam fasa anak-anak anda akan meningkat dewasa, pulangan yang bakal diperoleh akan bertambah. Tiada ruginya anda menabur demi kecemerlangan anak-anak yang bakal memimpin negara di masa akan datang. Seterusnya, dengan memiliki insurans hayat, keluarga anda tidak perlu bergadai harta untuk menampung kehidupan atau membayar hutang sekiranya anda ditimpa kecelakaan nyawa. Aset fizikal seperti kereta perlu dilindungi dengan insurans kereta supaya apabila ditimpa musibah seperti kecurian dan kemalangan, insurans tersebut sedia membantu. Aset yang bukan fizikal juga boleh dilindungi dengan insurans, contohnya perniagaan yang sedang anda jalankan. Luaskan minda dengan memahami bahawa insurans bukan sahaja untuk perlindungan diri, malah untuk harta dan aset anda. Sekiranya terdapat apa-apa yang berlaku terhadap aset anda, insurans akan melindungi aset-aset ini dan dapat mengurangkan kerugian yang melanda. Dan akhir sekali, insurans menjadi perlindungan pelaburan. Anda melabur demi mencapai matlamat keuangan anda di masa hadapan. Perkara biasa kepada para pelabur yang baru berjinak dalam dunia pelaburan untuk menghadapi situasi turun dan naik.
Lagipun, untuk mendapatkan keuntungan yang baik biasanya akan memakan jangka masa yang panjang. Kita tidak tahu apa yang bakal terjadi pada diri dan masa akan datang. Malang tidak berbau. Sekiranya ditimpa apa-apa kemalangan, dana kecemasan juga tidak dapat menampung. Sudahnya, anda terpaksa mencairkan pelaburan tadi dan terpaksa menghadapi kerugian kerana tempoh pelaburan yang belum matang. Ini boleh menjejaskan matlamat keuangan anda. Tetapi sekiranya anda menyediakan payung sebelum hujan dan memiliki insurans dari awal lagi, risiko-risiko seperti ini dapat dielakkan. Itu sahaja daripada saya. Harapnya dapat menjawab persoalan tadi. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada saudari Julita Aisyah kerana memberikan pencerahan yang jelas. Silakan kita buka lagi soalan daripada para hadirin sekalian. Assalamualaikum. Saya ingin bertanya, boleh ke jika orang bukan Islam membeli insurans takaful? Jadi, untuk mengusaikan kekusutan ini, saya minta saudari Nurul Izzati untuk memberikan pencerahan tentang soalan yang ditanya. Bolehkah jika orang bukan Islam membeli insurans takaful? Silakan saudari. Terima kasih atas soalan yang diajukan. Bagi menjawab soalan ini, sejajar dengan kedudukan Islam agama sejagat, apa-apa sistem yang dibangunkan untuk dimanfaati oleh manusia keseluruhannya adalah tidak terhad kepada masyarakat Islam sahaja. Oleh itu, sebagai sistem keuangan Islam, takaful bukan untuk orang Islam semata-mata. Bila disebut sistem yang berlandaskan hukum syarak, mungkin timbul tanggapan ia tidak terpakai bagi masyarakat bukan Islam. Barangkali atas tanggapan ini, ada masyarakat bukan Islam bertanya sama ada produk takaful boleh mereka langgani ataupun tidak. Urusan sistem keuangan adalah jelas bagi mereka bahawa sesungguhnya urusan sistem keuangan seperti perbankan, takaful, pelaburan modal dan sebagainya juga terbuka kepada bukan Islam. Selagi mereka menerima syarat yang menjadi asas kontrak sistem tersebut mengikut prinsip-prinsip Islam khusus. Oleh yang demikian, produk takaful juga terbuka kepada mereka yang bukan Islam. Dalam hubungan ini, mereka memaklumkan dalam bahasa Kantonis, takaful yang disebut taikafu bermaksud kemewahan kepada semua. Ini selari dengan maksud takaful yang menggambarkan suatu pakaran bagi menyediakan kemudahan keuangan untuk meringankan beban yang ditanggung. Dengan kata lain, melalui penghayatan saling jamin-menjamin menurut konsep takaful akan membawa kesenangan kepada semua yang terbabit. Sememangnya secara am, bidang muamalat nyata tidak hanya terbatas kepada masyarakat Islam sahaja. Berbeza dengan pelaksanaan fardu ain yang diwajibkan ke atas setiap individu muslim sahaja, urusan keuangan dan perniagaan lain selagi dilaksanakan mengikut hukum syarak dan tidak pula urusannya terbabit dengan perkara-perkara yang tidak halal, maka ia terbuka kepada semua meskipun bukan menjadi suatu yang wajib. Atas sifat sejagat inilah dapat dilihat bilangan bukan Islam yang melanggani produk-produk keuangan Islam baik takaful maupun perbankan semakin meningkat. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Sidang hadirin yang dihormati, sudah terang lagi bersuluh, insurans sangatlah penting pada masa kini kerana ia sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat tidak kira bangsa dan agama. Saya akhiri perbincangan pada hari ini dengan serangkap pantun. Tanam sirih dalam taman, gali lubang tepi perigi. Terima kasih hadirin budiman, lain kali bersua lagi. Saya mewakili semua ahli panel mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada semua hadirin yang sudi hadir menyaksikan forum pendidikan Islam ini. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia.